Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala habibillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma rabbi syrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma alhimna marashid umurina wa a'idhna min shururi anfusina birahmatika ya rabbal alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah thumma alhamdulillah. Apa khabar sahabat-sahabat semua? Kita bertemu pada program Sejarah Mekah, membicarakan tentang tempat yang dekat pada hati setiap daripada kita, tempat yang mana terletaknya Baitullah Kaabah, dan juga tempat yang kita pergi ketika mana menunaikan ibadah umrah dan juga haji. Sebelum kita mulakan, apa kata sama-sama kita perbetulkan dahulu niat. Moga-moga pertemuan kita adalah kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Nawaitu at-ta'alluma wa ta'lim wa at-tadhakkura wa at-tadhkir wa an-naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hatha 'ala at-tamassuki bi kitabillah wa sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wad du'a'i ila al-huda wad dalalati 'ala al-khair ibtigha'a wajhillah wa mardatih wa qurbih wa thawabih. Amin amin ya rabbal alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Ahlan kepada sahabat-sahabat yang berada di ruang komen: Zimah Don, Hardi Suhaimi, Galik Spirit, Salabia Sa'ad, Nurazia Mukhtar, Ummi Zaihadi, Zaliha Kamaruddin, Tuan Nurahim Sharif, Kamiza Muhammad Amil, Aminah Hitam, Kati Khairuddin, Ummi Zaihadi, Rafidah Mukhtar, Ummi Akasha, kemudian Yaya Lia, kemudian Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Kak Safiyah Sapian, Ruziah Ma'arub, Syamsiah Salih, Fauzan Muhammad, Zaliha Kamaruddin, Nur Rahmah, Zahara Alias, Nimah Muharran, Ija Rahman, Faridah Manab, Marwani Ahmad, kemudian Wan Nasrah, Wan Ismail, Dayang Awa, serta Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Aisyah Uthman, Nuri Musa, Laila Omar, Nuramat Darus, Rahila Junaid, serta semua sahabat-sahabat yang lain. Ahlan kepada semua. Lalu mohon supaya sahabat-sahabat untuk bantu share, bantu untuk kongsi, bantu untuk sebar luas rakan-rakan yang lain. Moga-moga lebih ramai yang beroleh manfaat. Kita sedang membicarakan berkenaan tentang rumah Khadijah radhiyallahu taala anha. Lalu ini adalah anggaran rumah Sayyidatina Khadijah radhiyallahu taala anha, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam selama 13 tahun selepas menjadi rasul, Nabi sallallahu alaihi wasallam tinggal di sini. Anak-anak baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam lahir di kawasan ini, dan wahyu turun ketika mana banyak wahyu turun ketika mana baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam berada di rumah Siti Khadijah. Dan di sinilah yang mana kita nampak ketika mana Nabi nak mulakan perjalanan hijrah pada waktu malam, bermula daripada rumah ini. Ketika mana orang Quraisy telah mengepung rumah baginda Nabi, maka baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar daripada kawasan ini menuju ke Gua Thur pada warna hijau yang kita nampak pada bahagian mozaik yang telah dilakarkan di situ. Kata penulis buku berkenaan dengan rumah Siti Khadijah radhiyallahu taala anha, maka rumah Khadijah kemudiannya telah dibeli oleh Muawiyah bin Abi Sufyan. Muawiyah bin Abi Sufyan telah beli kawasan rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam ini ketika mana beliau menjadi khalifah, dan kemudian beliau telah menjadikan ianya masjid. Telah menjadikan masjid kerana bila orang datang nak menziarahi tapak rumah Nabi, maka mereka boleh solat di situ. Kemudian daripada Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dan kemudian selepas daripada itu pada tahun 1379, maka masjid ini telah diubah menjadi madrasah, untuk madrasah banat, madrasah perempuan oleh Abbas Al-Qattan.
Sehingga akhirnya ketika mana pembesaran Masjidil Haram, maka kawasan ini pada waktu itu telah diratakan. Namun tidak diletak dengan sebarang tanda dengan jelas, kecuali mozaiknya sedikit berbeza daripada mozaik kawasan-kawasan yang berada di sekitarnya. Maka ini adalah rumah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, rumah Nabi dan juga rumah Siti Khadijah. Seterusnya, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, kata penulis buku berkenaan tentang Gua Thur. Maka berkenaan tentang Gua Thur, maka apakah sejarah yang ada pada Gua Thur? Sejarah yang ada pada Gua Thur adalah ketika mana baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggalkan rumah Khadijah pada malam hijrah. Nabi SAW tidak terus pergi ke arah Madinah yang terletak di arah utara, kerana Nabi tahu orang Quraisy akan mengejar Nabi, dan lama mana yang Nabi boleh pada waktu itu segerakan perjalanan. Sebab itu Nabi SAW pergi ke arah bertentangan daripada Madinah. Nabi pergi ke arah selatan, Nabi pergi ke arah Yaman, dan di situ dah terletaknya Gua Thur. Lalu Gua Thur terletak bertentangan dengan Madinah. Madinah utara, maka Gua Thur terletak ke arah selatan. Maka Nabi SAW bermalam di Gua Thur selama 3 malam, kerana Nabi tahu selama 3 hari pertama orang Quraisy akan terus menerus mencari Nabi SAW. Walaupun baginda Nabi SAW tinggal di Gua Thur dan pada waktu itu terletak arah bertentangan daripada Madinah, namun dalam sirah kita nampak bahawa walaupun gua ni tingginya daripada permukaan laut adalah sekitar 748 meter, dan tingginya daripada permukaan tanah sekitar 458 meter. Kalaulah nak daki Gua Hira lebih kurang 45 minit sejam, nak daki Gua Thur lebih kurang 1 jam setengah ke 2 jam. Lebih kurang 1 jam setengah ke 2 jam. Tapi jarang orang naik. Sebab naik Gua Hira pun dia punya transit banyak sangat. Jalan 2-3 langkah duduk minum. Jalan 2-3 langkah duduk minum. Jalan 2-3 langkah ambil gambar. Saya berada dekat Gua Hira. Padahal masih lagi dekat kaki bukit. Tapi itulah kadang-kala kerana kita tak banyak berjalan dan sebagainya, kita punya tahap kekuatan badan tu tak ada. Kalau kita tengok orang India, Pakistan, orang Turki, bagaimana mereka turun naik bukit dengan begitu mudah. Taklah semua, kebanyakan daripada mereka. Maka Gua Thur ada kaitan dengan hijrah Nabi SAW. Nak sampai ke Gua Thur lebih kurang 1.5 jam ke 2 jam. Selalunya lebih kurang 2 jam kalau kita jalan perlahan. Okey, ketika mana Nabi SAW berhijrah, maka waktu itu Abu Bakar telah masuk terlebih dahulu dalam gua ini, dan kemudian disusuli oleh Nabi SAW. Walaupun gua ini tinggi, walaupun gua ini terletak arah bertentangan dengan Madinah, kita baca dalam sirah orang Quraisy sampai dekat gua ni, nak menunjukkan tak ada bukit yang orang Quraisy tak cari. Pada waktu itu tak ada tempat yang orang Quraisy tak cari. Kerana kita baca dalam sirah bahawa orang Quraisy sampai di hadapan gua ini, dan pada waktu itulah Abu Bakar risau tentang keadaan Nabi SAW. Maka turunlah ayat dalam surah Taubah, surah yang ke-9, pada ayat yang ke-40, firman Allah Subhanahu wa taala, illa tansuruh faqad nasarahullah. Jika kamu tidak mahu menolongnya, iaitu baginda Nabi, maka Allah sentiasa menolong baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kemudian di tengah ayat itu panjang, firman Allah, idh yaqulu li sahibih, ingatlah ketika mana baginda Nabi bersabda kepada sahabat baginda, iaitu Abu Bakar, la tahzan, janganlah bersedih, innallaha ma'ana, sesungguhnya Allah bersama dengan kami. Kenapa Abu Bakar pada waktu itu risau? Kerana kalau kita tengok gambar lagi satu, kita faham. Kerana ini kedudukan gua dia. Sebab gua ini ke arah bawah. Maka pada waktu itu orang Quraisy dah berdiri dekat depan gua.
dah berdiri. Cumanya pada waktu itu dia tidak pandang ke tapak kaki dia. Sebab itu kita dah baca dalam kitab Ar-Rahiqul Maktum bagaimana Abu Bakar maklumkan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, kalaulah mereka pandang sahaja ke bawah tapak kaki mereka, nescaya mereka akan lihat kita. Tapi pada waktu itu mereka tidak pandang ke arah bawah tapak kaki mereka. Mereka dah benar-benar sampai di Gua Sur pada waktu itu, di pintu Gua Sur. Namun pada waktu itu mereka, Allah jaga baginda Nabi, Allah jadikan mereka tak terlintas, tak tergerak untuk melihat ke arah tapak kaki mereka. Dan di situlah mereka tidak jumpa dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selepas 3 hari 3 malam Nabi berada di Gua Sur. Khamis malam Jumaat, Jumaat malam Sabtu dan Sabtu malam Ahad. Maka pada hari Ahad, pada permulaan bulan Rabiul Awal, Nabi sallallahu alaihi wasallam pada waktu itu telah meminta salah seorang penunjuk jalan yang mahir bernama Abdullah bin Uraikid yang pada waktu itu belum Islam untuk menunjukkan jalan yang berbeza, jalan yang jarang dilalui oleh manusia menuju ke Madinah. Maka pada waktu itu Nabi, Abu Bakar, penunjuk jalan Abdullah bin Uraikid dan juga hamba yang telah dimerdekakan oleh Abu Bakar bernama Amir bin Fuhairah, mereka berempat inilah yang menelusuri jalan menuju ke Madinah Al-Munawwarah. Ini secara ringkas berkenaan tentang Gua Sur. Gua Hira tempat turun wahyu pertama, Gua Sur tempat Nabi bermalam ketika mana berhijrah. Ahlan-ahlan kepada sahabat yang baru join, mohon jasa baik untuk bantu share, bantu untuk kongsi, bantu untuk sebar luas dan juga tag rakan-rakan yang lain. Seterusnya, kita nak membicarakan satu masjid di Mekah yang dikenali sebagai Masjid Jin. Lalu masjid ni, Masya Allah. Kenapakah masjid ini dikenali sebagai Masjid Jin? Sebab imam dia adalah jin. Sahabat-sahabat pernah dengar tentang Masjid Jin, yang mana imamnya adalah jin. Adakah pernah sahabat dengar cerita tentang Masjid Jin? Penulis buku bawakan tajuk di sini berkenaan tentang Masjid Jin. Siapa pernah dengar tentang Masjid Jin? Dengar. Lalu bukanlah imam dia jin, tidak. Takkanlah imam dia jin. Tak ada orang nak solat kat situ. Semua risau je. Tak nampak imam tetapi dengar suara. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Makmum kat belakang, imam tak ada. Lalu bukanlah maksud dia pada waktu itu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad Masjid Jin ini maksud imamnya jin, tidak. Masjid Jin yang terletak di Mekah, kalau daripada Marwah kita nak menuju ke perkuburan Ma'la, kita akan melintasi dia. Maka ini adalah gambaran Masjid Jin. Berada di sebelah kiri jalan ketika mana kita berada daripada Marwah berjalan kaki maka menuju ke Ma'la, maka Masjid Jin. Kenapa dikenali sebagai Masjid Jin? Bukan kerana imam dia jin, bukan kerana yang membinanya jin, tak ada kaitan jin nak bina masjid ini. Tetapi Masjid Jin ini adalah masjid yang terletak dalam perjalanan nak pergi ke perkuburan Ma'la. Ianya adalah masjid di mana Nabi SAW berdakwah kepada jin. Tempat ini berdasarkan riwayat yang ada dalam Sahih Bukhari ketika mana Abdullah bin Mas'ud pada waktu itu Nabi SAW bawa dia. Nabi SAW bawa dia. Ketika mana Nabi bawa dengan dia, maka pada waktu itu Nabi SAW letakkan dia di satu tempat dan Nabi SAW buat satu lakaran bulat di sekeliling dia. Nabi SAW pesan jangan dia tinggalkan tempat ini. Pada waktu itu Nabi SAW pergi dan Nabi SAW pada waktu itu bertemu dengan jin. Dalam keadaan Abdullah bin Mas'ud dia dengar pelbagai suara dan sebagainya. Maka kemudian hari ketika mana tempat ini dibangunkan, maka tempat di mana Nabi berdakwah kepada jin, maka dibina masjid di sini. Dibina masjid di sini ketika mana pada waktu itu jin datang bertemu dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jin bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebanyak beberapa kali.
ketika mana dalam perjalanan pulang daripada Taif dan juga pada beberapa tempat yang lain. Ini adalah Masjid Jin. Okey. Kemudian masjid yang seterusnya adalah Masjid Syajarah. Ini pun adalah satu masjid yang terkenal yang sepatutnya kita pergi. Kita ziarahi. Ianya adalah Masjid Syajarah, masjid pokok. Masjid Syajarah ini masjid pokok bukan kerana imam dia pokok, tidak. Tetapi memang dalam riwayat menyebut bahawa ada pokok hidup datang kepada Nabi. Dia membelah bumi, dia jalan berjumpa dengan Nabi. Kisahnya seperti mana yang dinukilkan oleh Al-Azra'i dalam kitab Akhbar Mekah lil Faqihi, juga disebutkan oleh Ibnul Jauzi dalam kitab Al-Jami'ul Latif, dan juga oleh beberapa ulama sirah yang lain. Dipanggil Masjid Syajarah ketika mana ada seorang yang pada waktu itu dia meminta kepada Nabi bukti yang Nabi SAW pada waktu itu adalah Rasul. Maka pada waktu itu Nabi tanya kepada dia, apakah dalil bukti yang dia nak? Maka dia kata, aku nak pokok ni pada waktu itu membenarkan menjadi saksi engkau adalah Nabi. Maka pada waktu itu baginda Nabi SAW panggil pokok tu, pokok sini. Maka pada waktu itu pokok itu dia membelah bumi dengan akar dia datang kepada Nabi. Dan pada waktu itu dia membenarkan Nabi SAW dan dia balik ke tempat dia. Lalu sebab itulah pada tempat di mana pokok kemudian hari pokok itu ditebang, maka dikenali sebagai Masjid Syajarah. Dan daripada kisah inilah kemudian harinya orang movie dia buat pokok boleh bergerak dan sebagainya. Mereka pun rasanya baca sirah ketika mana cerita tentang Masjid Syajarah ini. Lalu ini adalah Masjid Syajarah. Lalu di sini dinukilkan riwayat daripada Imam Azra'i, pokok tu datang kepada Nabi, diriwayatkan oleh Ibnul Jauzi dan dikenali sebagai Masjid Syajarah. Lalu Masjid Syajarah ini kalau kita datang daripada Marwah, dia sebelum Masjid Jin. Masjid Jin sebelah kiri, dia sebelah kanan. Tapi dalam laluan nak pergi ke Ma'la juga. Seterusnya, penulis buku membawakan tentang satu masjid di Mekah yang bernama Masjid Khalid Ibnul Walid. Kenapakah dikenali sebagai Masjid Khalid Ibnul Walid? Kerana ketika mana pada pembukaan kota Mekah tahun yang ke-8 Hijrah, maka baginda Nabi SAW pada waktu itu telah pecahkan pasukan baginda kepada 3 bahagian. Bahagian yang dipimpin oleh Khalid bin Al-Walid, dan bahagian yang dipimpin oleh Zubair ibnu Al-Awwam, dan bahagian yang dipimpin oleh baginda Nabi SAW, supaya masuk ke Mekah melalui 3 jalan. Maka Nabi SAW pada waktu itu telah pesan kepada Khalid bin Al-Walid. Nabi kata dengan dia ketika mana dia telah masuk Mekah, sebab yang banyak halangan adalah pada pihak Khalid bin Al-Walid. Ikrimah bin Abi Jahal dan beberapa pemuda-pemuda Quraisy, mereka cuba nak lawan dengan kekuatan mereka yang tak seberapa, maka terjadilah pertempuran kecil. Maka Nabi SAW pesan kepada Khalid bin Al-Walid, bila dia dah berjaya bersihkan semua halangan dan pada waktu itu dia mula masuk ke kota Mekah, maka pada tempat yang pada waktu itu pada tempat yang paling sesuai, maka pada waktu itu hendaklah dia tancapkan ataupun dia letakkan bendera kemenangan. Maka sebab itulah di tempat di mana Khalid bin Al-Walid letakkan bendera kemenangan, saya lupa nak tutup gambar. Di tempat di mana Khalid bin Al-Walid letakkan bendera kemenangan, maka dikenali sebagai Masjid Khalid bin Al-Walid. Di mana Khalid bin Al-Walid letakkan bendera kemenangan dipanggil sebagai Masjid Khalid bin Al-Walid. Dan di mana Nabi SAW letakkan bendera kemenangan di tangan Nabi dikenali sebagai Masjid Fatah. Fatah maksudnya kemenangan. Maka kerana ada 3 pasukan, Khalid bin Al-Walid dia masuk daripada arah lain. Di tempat di mana diletakkan bendera kemenangan waktu pembukaan kota Mekah, di situ dibina Masjid Khalid bin Al-Walid.
di tempat di mana Nabi SAW masuk bersama dengan tentera-tentera pejalan kaki, maka Nabi SAW tancapkan bendera kemenangan, letakkan, maka di situ dibina masjid dan dikenali sebagai Masjid Fatah. Maka inilah masjid-masjid yang ada, dan tempat yang terakhir adalah perkuburan Ma'la, di mana di sini dikebumikan wanita yang paling banyak berjasa untuk perkembangan dakwah baginda, wanita yang sentiasa bersama dengan baginda daripada awal kerasulan sampailah ketika mana beliau meninggal dunia, dan di sinilah terletaknya perkuburan Sayyidatuna Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu taala anha. Maka yang terakhir adalah perkuburan Ma'la, dan di sinilah telah selesainya program sejarah Mekah kita. Moga-moga apabila kita ada peluang nak pergi kelak ke bumi Mekah, kita bukan sekadar pada waktu itu melihat ke arah ke Masjidil Haram, kerana kita pasti akan dibawa ke sana, ataupun kita bukan sekadar pada waktu itu mengikut ke tempat yang setiap kali kita pergi umrah dibawa oleh mutawif itu sahaja, tapi kita boleh juga mencari pada waktu itu pergi bertanya berkenaan tentang tempat-tempat yang saya telah terangkan ini. Moga-moga pada waktu itu terisi perjalanan umrah kita, haji kita dengan sirah dan juga dengan pengenalan. Lalu tempat saya telah kongsikan nama dia, sejarah saya telah kongsikan dalam kitab Ar-Rahiqul Maktum, maka lengkap. Nak tahu sejarah, rujuk kitab Ar-Rahiqul Maktum. Nak tahu tempat, saya telah kongsikan nama. Sebab itu saya tak cerita detail. Contohnya, takkanlah saya nak cerita detail tentang peristiwa pembukaan kota Mekah. Kita telah baca dengan penuh detail dalam peristiwa sirah Ar-Rahiqul Maktum sebelum daripada ini. InsyaAllah mulai esok kita akan mula berkongsi tentang hadis-hadis berkenaan tentang haji, dan mudah-mudahan ini menjadikan kita bersemangat kepada yang belum untuk menunaikan ibadah haji. Kepada yang dah, moga kita dijemput lagi berkali-kali. Amin ya rabbal alamin. Lalu mohon jasa baik sahabat-sahabat untuk bantu share, bantu untuk kongsi, bantu untuk sebar luas. Yang kali pertama jemput join Telegram channel Kuliah Umar Aziz. Kita jumpa petang ini pada jam 6 petang dalam program Hamba Ilahi. Kepada sahabat-sahabat yang ingin untuk membuat ibadah korban di Mekah, masih lagi dibuka, dan boleh sahaja tekan link yang ada di ruang komen. InsyaAllah buat masa ini pendaftaran sampai 12 Julai. Namun selalunya pihak syarikat Korbani Worldwide akan buka selalunya sampailah beberapa hari sebelum daripada ibadah korban. Namun kita tak nak pada waktu itu lewat. Kalaulah ada yang masih ingin bersama, dialu-alukan untuk melakukan ibadah korban pada tahun ini. Kita bersama dengan Korbani Worldwide dan juga Musyid Al-Haramain Travel untuk kita buat di Mekah. Terima kasih kepada sahabat yang bersama. Mulai esok kita akan bersama dalam hadis-hadis berkenaan tentang ibadah haji, insya-Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Jumpa pada jam 6 petang nanti dalam program Hamba Ilahi.